Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Engku Muhammad Faris Fikri bin Engku Din, nombor mentrik 054481. Saya daripada program Ijazah Sarjana Muda Pengajar Islam Dakwah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu transliterasi teks Jawi Klasik Kitab Duriyah At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, muka surat 137 dan 138, bab haji dan umrah. Okey, yang pertama, dalil mengenai haji dan umrah. Yang pertama, dalil haji yang mabrur. Kita ni mengatakan sabda Nabi SAW, hujjatu mabrurah khairu minad dunya wa ma fiha wa hujjatu mabrurah laisa laha jaza ilal jannah. Satu haji yang makbul itu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya, dan satu haji yang makbul itu tiada baginya balasan melainkan syurga. Penerangan di sini hadis di atas menerangkan tentang sabda Rasulullah SAW yang bersabda bahawa haji yang mabrur itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya, dan haji yang mabrur juga tidak ada ganjaran yang lain baginya kecuali syurga. Maksud haji yang mabrur dalam hadis di atas dari segi bahasa ialah kata mabrur diambil daripada kata bara yang mengandungi pelbagai makna seperti syurga, benar, diterima, pemberian, keluasan dalam kebajikan. Begitu juga antara maksud mabrur atau al-bir ialah ihsan dengan makna lain jemaah haji yang memperoleh haji mabrur sudah pasti banyak melakukan ihsan dan sifat yang baik. Dari segi istilah, maksud haji yang mabrur menurut Imam Al-Qurtubi ialah haji yang sempurna, hukum-hukumnya sehingga terlaksana secara sempurna sebagaimana yang dituntut. Yang kedua, dalil meninggal dunia ketika mengerjakan haji dan umrah. Sabda Nabi Muhammad SAW, man kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran famata ajrallahu lahu ajral hajj lil mu'tamira ila yaumal qiyamah wa min mata fi ahadil haramain lam ya'rid wa lam yuhasib wa qila lahu adkhilul jannah. Barang siapa keluar daripada rumahnya mengerjakan haji atau umrah, maka mati di liku Allah baginya, yakni diberikan pahalanya. Pahalanya akan sebagai pahala orang yang haji dan umrah hingga hari kiamat. Dan barang siapa mati pada salah satu daripada dua haram Mekah dan Madinah, tiada dibentangkan amalannya kepada Allah dan tiada dihisapnya dia, dan dikata orang suruh Allah daripada Allah Ta'ala baginya masuk kamu ke dalam syurga. Penerangan hadis di atas menerangkan tentang sabda Nabi Muhammad SAW, iaitu seseorang yang keluar daripada rumahnya untuk menunaikan ibadah haji atau umrah dan dia meninggal dunia dalam keadaan dia sedang mengerjakan haji atau umrah, maka diberikan pahala kepadanya sebagaimana dia mengerjakan haji atau umrah sehingga selesai sampai ke hari kiamat. Dan siapa yang meninggal dunia di salah satu haramain, iaitu sama ada Mekah atau Madinah, maka tidak ditunjukkan dan tidak dihisapkan amalannya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, dalil mengenai faedah mengerjakan haji dan umrah. Sabda Nabi Muhammad SAW, al-hajjaju wal umaru wafad Allah Taala wa za wa ruhu al-sa'alu tahum wa in astaghfiruh wa ghafar lahum wa da'u istajab lahum wa syafa'u. Sabda Nabi Muhammad SAW, bermula orang yang haji dan umrah itu orang utusan Allah, yakni yang datang bagi Allah, dan orang ziarah akan dia. Jika meminta mereka itu, akan dia diberi, akan pinta mereka itu, dan jika minta ampun mereka itu, akan dia diampun bagi mereka itu, dan jika minta doa mereka itu, akan dia diperkenankan bagi mereka itu, dan jika meminta syafaat mereka itu, akan dia diterima syafaat mereka itu. Penerangan hadis di atas menyatakan mengenai sabda Rasulullah SAW yang bersabda, para jemaah haji
dan umrah merupakan utusan Allah. Kalau mereka meminta sesuatu, maka mereka akan mendapat apa yang diminta. Kalau mereka meminta ampun, maka mereka akan diampunkan. Dan kalau mereka berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Dan jika mereka meminta syafaat, maka mereka akan terima syafaat itu. Yang keempat, dalil wukuf di Arafah. Asnadnya daripada Ahlul Bait, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'zamun nas zabana min waqafa ya bi Arafah fazannu anna Allah Taala yaghfir lahu." Terlebih besar dosa manusia orang yang wukuf di Arafah, maka menyangka bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampunkan baginya. 4 hadis ini disebut oleh Imam Al-Ghazali pada Ihya Ulumuddin. Penerangan hadis di atas menceritakan mengenai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, orang yang amat besar dosanya adalah dia melakukan wukuf di Arafah, namun ia menyangka bahawa Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosanya. 4 hadis ini disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab karangan beliau yang bertajuk Ihya Ulumuddin. Yang kelima, dalil kelebihan menunaikan ibadah haji. Daripada Sa'dun Akhulaini, sabda Nabi SAW, "Man hajja hajjatu ada, fardu wa min hajja thaniyah da'iyan rabbahu wa min hajja thalith hujjatu haraman wa hamallahu syahruhu wa basyarahu ala naw." Barang siapa haji satu haji telah menunaikan fardunya, dan barang siapa haji 2 kali menguntungkan Tuhannya, dan barang siapa haji 3 kali telah diharamkan Allah Ta'ala rambutnya dan kulitnya atas api neraka. Penerangan hadis tersebut diceritakan oleh Sa'dun Akhulaini. Berkata sabda Rasulullah SAW, siapa yang menunaikan haji sebanyak 1 kali, maka dia telah selesai melaksanakan fardu hajinya. Dan siapa yang telah menunaikan haji sebanyak 2 kali, maka menguntungkan Tuhannya. Dan siapa yang menunaikan haji sebanyak 3 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan rambutnya dan kulitnya daripada api neraka. Okey, seterusnya yang keenam, dalil kelebihan menunaikan umrah dan haji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-umrah ila al-umrah kafarah lama bainahuma wal hajj lil bar wa laisa lahu jaza ila al-jannah." Bermula umrah kepada umrah mengkafaratkan bagi barang yang antara keduanya, yakni bermula haji yang mabuk itu tiada balas baginya melainkan syurga. Riwayat Abu Hurairah. Okey, penerangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari umrah kepada umrah yang berikutnya itu adalah penghapus antara keduanya, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan, yakni pahala baginya kecuali syurga. Hadis ini riwayat Abu Hurairah. Yang ketujuh, dalil kelebihan mengerjakan umrah dan haji. Riwayat Abu Hurairah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al-fiqhu wal dhunub kama yanfi kibaru khabathul hadid." Ikutkan oleh kamu antara haji dan umrah, maka bahawasanya keduanya itu menghilangkan fakir dan dosa seperti menghilangkan hembusan akan kerata besi. Penerangan hadis di atas daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Teruskan mengerjakan antara haji dan umrah, kerana mengerjakan kedua-duanya itu, iaitu haji dan umrah, sebenarnya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sama seperti api yang dapat menghilangkan kotoran daripada besi." Yang ke-8, dalil menyuruh kaum wanita supaya mengerjakan haji bukannya berperang. Daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, "Sembah ia ya Rasulullah, adakah atas perempuan daripada perang fisabilillah?" Sabdanya, "Bahkan ada perang tiada berbunuh-bunuh padanya." Katanya, "Iaitu haji dan umrah." Yakni dia saudaraku, betapa kamu ketinggalan daripada haji dan senya telah difardukan dia Allah Ta'ala atas segala hambanya, dan betapa tiada kamu gemar padanya, padahal ia pertaruhkan bagimu pada hari kiamat.
hari kembali kamu kepada Tuhan kamu dan betapa tiada kamu cita-citakan dengan dia dan sungguhnya adalah dimasuk syurga dengan haji yang satu. Penerangan daripada Aisyah radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah kaum wanita itu diwajibkan berjihad? Rasulullah menjawab, ya, kaum wanita diwajibkan berjihad yang bukan perang di dalamnya, iaitu bukan jihad di dalamnya, iaitu haji dan umrah. Sungguh kamu tidak ketahui haji ini difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dan kamu tidak suka padanya, yakni haji tersebut, padahal haji itu merupakan amalan kamu pada hari kiamat, di mana hari tersebut merupakan hari hamba-Nya bertemu dengan penciptanya, dan kamu mestilah ada keinginan untuk menunaikan haji itu, kerana dengan haji yang satu itu kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Seterusnya ke-9, dalil 3 orang yang masuk syurga. 3 orang pertama orang yang berwasiat dengan dia, dan keduanya orang yang meluaskan wasiat baginya, dan ketiga orang yang menghajikan daripadanya. Penerangan 3 orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Pertama adalah orang yang berwasiat, kedua ialah orang meluaskan wasiatnya, ketiga pula orang yang mengerjakan ibadah haji. Seterusnya dalil kelebihan mengerjakan ibadah haji. Riwayat Ibnu Khaitamah dan Tabrani sabda Rasulullah SAW, tabi'u bainal hajj wal umrah fa inna mutabi'an ma bainahuma tazidu fil umrah wal razaq. Sabda ikutkan oleh kamu antara haji dan umrah, maka bahawasanya mengikutkan antara keduanya itu dilebih pada umur dan rezeki. Penerangan dan lagi hadis riwayat Ibnu Khaitamah dan Tabrani berkata, sabda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, teruskan mengerjakan ibadah haji dan umrah, kerana dengan mengerjakan ibadah haji dan umrah itu dapat membuatkan seseorang bertambah umur dan rezekinya. Okey, yang seterusnya dalil mustajab doa orang yang mengerjakan haji. Sabda Nabi Muhammad SAW, yastajabu lil haji min hina yadkhulu Makkah ila yarji'u ila ahlihi wa fadilu 40 yauman. Diperkenankan doa bagi orang yang haji daripada ketika masuk Mekah hingga bahawa kembali kepada ahlinya, dan lebih 40 hari. Penerangan hadis di atas menyatakan sabda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, mustajab doa orang yang mengerjakan haji bermula dari seseorang itu memasuki Mekah sehingga seseorang itu pulang kepada pangkuan keluarganya selama 40 hari. Okay, akhir sekali hadis ke-12, dalil ketika berjumpa dengan seseorang yang baru sahaja selesai mengerjakan haji. Hadis sabda Nabi Muhammad SAW, idza laqitu al-hajj fasaffuhu wa sallim alaihi wa muruhu yastaghfir laka qabla an yadkhulu baitihi fa innahu maghfirullah. Apabila engkau berjumpa orang haji, maka berjabat tangan akan dia dan memberi salam atasnya, dan suruh dia bahawa meminta ampun bagimu dahulu daripada masuk ke rumahnya, maka bahawasanya diampunkan dia. Penerangan riwayat hadis daripada Rasulullah SAW yang bersabda, sekiranya seseorang itu berjumpa dengan orang yang selesai mengerjakan haji, maka bersalamlah dengannya dan memberi salam kepadanya, dan menyuruhnya memohon keampunan untuk dirimu sebelum dia memasuki rumahnya, maka kamu akan diampunkan. Okey, kesimpulannya, kepada mereka yang berhajat atau berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, mestilah mengetahui terlebih dahulu apa itu umrah, syarat umrah, dalil berkaitan umrah, kelebihan menunaikan haji dan umrah, supaya ibadah haji atau umrah yang dilakukan tersebut itu diterima oleh Allah Ta'ala, dan tidak melakukan apa-apa kesilapan ketika mengerjakan ibadah haji atau umrah, seperti terlupa wukuf, bayar dam dan sebagainya. Hal ini kerana terdapat segelintir manusia yang tidak mempelajari ilmu menunaikan ibadah haji atau umrah dengan sempurna sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Sekiranya perkara tersebut berlaku, ini akan menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku ketika berada di sana sewaktu mengerjakan ibadah haji dan umrah. Itu saja daripada saya berkenaan haji dan umrah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.